Selamat malam, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, dan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton video ini. Pada malam ini, saya akan sampaikan satu berita yang pasti mengejutkan dan pasti inilah yang Anda nantikan. Kabinet Kerajaan Perpaduan, semua mata tertumpu untuk menunggu melihat siapa yang akan menjadi menteri-menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya teruskan, saya mohon kepada Anda semua di rumah sana ataupun dimanapun Anda berada, tolong tekan butang subscribe supaya kamu akan sentiasa dapat perkembangan daripada channel ini, info-info terkini. Dan pada masa yang sama, saya juga dapat mengembangkan lagi channel saya dengan bantuan kamu subscribe video ini dan juga share kepada kawan-kawan, kepada keluarga Anda. Berita hari ini yang saya ingin sampaikan, Kabinet Perpaduan Anwar Ibrahim, Kabinet Kerajaan Perpaduan. Hari ini daripada sinarharian.com. Adakah kejutan dalam Kabinet Anwar? Jadi mesti kita ternanti-nanti siapa yang akan menjadi menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. 6 hari berlalu sejak pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah rasmi menjadi Perdana Menteri, dan kini segala tumpuan terarah kepada pembentukan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diketuainya. Menjadi tanda tanya, bagaimana dengan kluster mahkamah yang ada dalam Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kluster mahkamah yang tidak lain dan tidak bukan nama yang bukan asing lagi. Contohnya Zahid Hamidi, Syed Saddiq Lim Guan Eng, dan juga Bung Mokhtar. Ini antara 4 nama yang menjadi perbualan orang ramai. Adakah 4 nama ini boleh menjadi menteri dalam Kerajaan Perpaduan? Walaupun ada beberapa berita susulan selepas dikabarkan mereka boleh menjadi menteri, sebab ada satu tular di media sosial berkenaan dengan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang nama-nama menteri yang dilantik itu mempunyai kes mahkamah, walaupun itu hanyalah ramalan, dan menjadi tanda tanya kepada netizen, kepada rakyat Malaysia, adakah mereka akan menjadi menteri dalam Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini, apakah kejutan dalam kabinet? Pastinya tidak mudah buat ahli parlimen Tambun itu untuk membuat keputusan segera, berhubung komposisi kabinet kecil yang akan menjadi tulang belakang kepada pemerintahan beliau untuk tempo 5 tahun akan datang. Presiden PKR terlebih dahulu perlu berbincang dengan membuat pertimbangan adil dan melibatkan kesemua parti yang menyatukan sokongan terhadap Pakatan Harapan pasca pilihan raya umum ke-15. Ini termasuk Barisan Nasional, sudah pasti, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah, Parti Warisan, dan beberapa parti lain kecil termasuk Bebas. Menariknya, terdapat pemerhati dan penganalisis politik berpandangan komposisi pelantikan jawatan Menteri Kabinet ditentukan mengikut parti secara ideal. Mengikut parti secara ideal adalah berasaskan jumlah kerusi parlimen dimenangi parti masing-masing pada PRU 15, atau dalam kata lain nisbah menteri mengikut parti. Kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan, penganalisis politik pendapat mereka ini, kalau benar begitu yang terjadi untuk menteri kabinet, menteri-menteri yang akan dilantik dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, kalau benar begitu, sudah pasti Barisan Nasional juga akan menjadi sebahagian daripada beberapa menteri yang bakal dilantik di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi nama yang sering menjadi perbualan ramai orang adalah Zahid Hamidi, sebab beliau mempunyai kes mahkamah. Adakah beliau akan menjadi menteri, menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan? Oleh itu, Pakatan Harapan yang dianggotai, ini untuk Pakatan Harapan saja,
yang dianggotai PKR, DAP dan Parti Amanah Negara Amanah wajar diberikan sekurang-kurangnya 12 jawatan menteri. Sekurang-kurangnya 12 jawatan menteri. Namun, ahli parlimen Nibong Tebal, Fadlina Sidek berpendapat, pembentukan kabinet kecil seperti yang dimahukan Anwar harus diterjemahkan dengan formula representasi selain mengikut convention partisipasi parti yang mendukung PH. Yang dimaksudkan dengan formula representasi itu adalah berasaskan kaum, termasuk Sabah dan Sarawak, mewakili kaum minoriti, wanita, golongan rentan, dan lain-lain representasi difikirkan sesuai, katanya kepada Sinar Premium pada Selasa. Tambahnya, selain mengikut representasi, pemilihan menteri yang menjadi kuasa, prerogatif Perdana Menteri mestilah tinggi merit, berpengalaman dan mampu bekerja sama dengan penjawat awam yang berpengalaman luas dalam pengkhususan kementerian masing-masing. Ini akhirnya akan dapat mendatangkan polisi serta dasar yang dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan rakyat dengan tuntas, katanya lagi. Dalam pada itu, tanpa menyatakan berapa jumlah wakil PH yang perlu ada dalam kabinet baru, Fadlina yakin Anwar akan menyusun kabinet kecil, tetapi paling kuat bekerja serta efisien untuk memulihkan negara, serta menyelesaikan isu-isu rakyat. Saya cukup yakin ia dapat dilaksanakan kerana ia bukan perkara yang baru, malah banyak negara telah mengamalkan kabinet kecil ini dalam rangka yang efektif dan efisien untuk mentadbir negara. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya kabinet kecil ini dirangka dan akan dilaksanakan di bawah kerajaan perpaduan, sudah pasti ramai yang akan menyokong sekiranya parti-parti komponen yang lain yang sudah menyokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan pada hari ini, pastinya mereka pun mahu parti mereka dapat jawatan dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Contohnya daripada PKR, daripada DAP dan Amanah sudah pasti ada jawatan untuk mereka di dalam kabinet ini. Dan sudah pasti Barisan Nasional dan beberapa parti yang lain, Barisan Nasional, GPS, GRS dan beberapa parti kecil yang lain termasuk bebas. Dan sudah semestinya daripada Barisan Nasional pasti mereka juga mahu ada jawatan di dalam kabinet kerajaan perpaduan, sebab Barisan Nasional antara parti yang banyak memberi kerusi yang mencukupkan kerajaan perpaduan di bawah Anwar Ibrahim terbentuk. Bercakap soal kementerian kritikal yang perlu dalam kabinet kerajaan perpaduan pimpinan Anwar, Fadlina menegaskan semua kementerian adalah penting kerana semuanya harus segera bekerja dan menyediakan pelan tindakan radikal untuk menyelamatkan negara. Pastinya kesemua kementerian saling terkait, khususnya yang berhadapan dengan isu ekonomi rakyat serta kos sara hidup rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsikan kepada anda malam ini, bagaimana pendapat anda berkenaan dengan siapa yang boleh menjadi menteri dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam pada itu juga PH yang dianggotai PKR, DAP dan Parti Amanah Negara wajar diberikan sekurang-kurangnya 12 jawatan menteri. Dan kalau wajar diberikan, siapakah 12 menteri ini? Dan daripada Barisan Nasional pun siapa? Daripada Warisan pun mungkin ada, daripada Bebas pun mungkin ada. Tapi kita hanya tahu selepas kabinet kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dibentuk. Jadi, adakah kejutan dalam kabinet Anwar? Anda boleh komen di bawah apa komen Anda berkenaan dengan berita hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia.